الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بحفظ الأمانة ونهانا عن التضبيع والخيانة وحثنا على الرقي في مدارج الكمال والإتقان في الأداء الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه المجتبى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل البر والوفاء وأربابه الإتقان والصفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أيها المؤمنون اتقوا الله إن تقوى الله هي جمال الخيرات وسياج السلامة للأفراد المجتمعات. Sidang mukminin rahimakumullah, tiada kata seindah bahasa, tiada bicara dan pesanan yang lebih utama melainkan pesanan takwa. Maka mimbar sekali lagi tidak akan pernah jemu dan bosan untuk mengajak dan menyeru sekalian umat yang memegang title ibadallah, yang memegang title umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama untuk kita meningkatkan nilai top up kredit dan indeks ketakwaan kehadrat Allah Azza wa Jal dengan mengajak dan memujuk diri untuk menunaikan segala titah perintah. Whatever comes from Allah is the best. Menunaikan segala titah perintah Allah, bermujahadah meninggalkan segala larangannya walaupun berat, serta menjauhkan diri dari apa yang mencetuskan murka dan dosa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahawa takwa itu umpama kamu berjalan di atas satu perjalanan, di atas satu titian yang sangat berduri, sehingga kan kamu berhati-hati agar setiap isi dan kulit serta kuku kamu tidak akan terkena duri yang kamu lalui dan kamu rempuhi. Maka itulah perumpamaan takwa yang bermaksud wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menyebut kalimah taqwa dalam Al-Quran. Allah was repeating and mentioning the terms of al-taqwa in the holy of Al-Quran is around 272 times. Kalimah taqwa diulang siar, diulang sebut oleh Allah Azza wa Jalla 272 kali dalam Al-Quran, menandakan bahawa takwa adalah satu perkara dan satu momen, satu intipati yang sangat penting. The very important thing, a very important thing yang harus kamu bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Takwa itu hati-hati apa yang kamu subscribe, hati-hati apa yang kamu share, hati-hati apa yang kamu like, hati-hati apa yang kamu komen, dan hati-hati apa yang kamu viral. Sidang mukminin rahimakumullah, apalah guna rumahmu dibina bertingkat-tingkat sedangkan solatmu semakin liat dan lambat? Apa gunamu duitmu dihimpun berlipat-lipat sedangkan Al-Quranmu semakin lewat dan semakin liat? Apa guna keretamu dipolish, di-snow wash, dicuci berkilat-kilat sedangkan imanmu dibiarkan berkarat? Sidang mukminin rahimakumullah, sebelum khatib melanjutkan bicara, sebelum nakhoda meneruskan bahtera di samudra yang luas terbentang, suka khatib ini memberikan peringatan, kerana peringatan itu cinta. Marilah sama-sama kita meninggalkan perkara-perkara lara yang bertentangan dengan sunnah serta adab yang boleh mengurangkan pahala. Jangan biarkan kehadiran, langkahan serta usaha tuan-tuan datang, sudah susah payah datang, bagus datang ke rumah Allah, itu bagus, tapi jangan sampai kehadiran dan ketibaan kita sia-sia disebabkan kita membiarkan tangan kita tidak lekang dengan telefon bimbit. Jangan jemput urusan dunia dalam urusan akhiratmu. Sebaliknya, usahalah untuk menyuntik nilai akhirat dalam urusan duniamu. Tinggalkan segala duniamu, tinggalkan telefon bimbitmu, tinggalkan segala perkara lara termasuk berbual-bual, tidur dan seumpamanya. Untuk anak-anak muda yang masih di luar, tinggalkan seketika bicara, gelak ketawa, gurau senda dan telefon bimbitmu. Berikan perhatian sepenuhnya dengan apa yang bakal dikupas secara ikhlas dan tuntas. Mudah-mudahan setiap bicara akan berbekas di hati umat yang memegang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang mukminin rahimakumullah, mimbar ingin mengajak, kerana dakwah itu ajak bukan ejek, dakwah itu pujuk bukan kutuk, dakwah itu terang bukan serang, dakwah itu
Sayang bukan ancam. Dakwah itu puji bukan keji. Sidang mukminin rahimakumullah, maka mimbar ingin mengajak sekalian umat dalam ruang yang sangat singkat dan terbatas ini untuk mengajak dan menghayati sebuah tajuk yang bertajuk, sebuah khutbah yang bertajuk Muslim Hakiki, Umat Berkualiti. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan dan kemuliaan kepada siapa yang Engkau khendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau khendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau khendaki, dan Engkau jua berhak menghina siapa jua yang Engkau khendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan dan kemuliaan. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, maha kuasa atas segala sesuatu. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan bahawa Islam telah menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia Islam was conquering 2/3. 2/3 dunia ini pernah dikuasai bermula zaman era nubuwah, bersambung pula zaman Khulafa Ar-Rashidin selama kurang lebih 30 tahun, bersambung pula zaman Khalifah Bani Umayyah, bersambung pula zaman dinasti Abbasiyah, sehinggalah nyawa Islam di hujung tanduk ketika rebah tersungkur di bumi Istanbul pada tanggal 3 Mac 1924. Keseluruhannya Islam mendominasi planet bumi ini. Islam menguasai bumi ini selama 1315 tahun lamanya. Apakah sebenarnya ramuan? Apakah sebenarnya rahsia? What is actually the secret of recipe? Apakah ramuan? Apakah formula yang diimplementasi oleh Nabi ketika itu sehingga akan meletak Islam di puncak tertinggi, menghasilkan Muslim yang hakiki, umat yang berkualiti? Dulunya bila dengar perkataan tentera-tentera Islam, musuh yang pegang pedang jatuh rebah tersungkur. Kenapa? Orang musuh-musuh Islam takut kerana Islam sangat berkualiti walaupun kuantitinya sedikit. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam kalangan sejarah peradaban manusia yang tercipta bermula zaman umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummat, you are the best. Wahai umat manusia, wahai anak-anak, wahai ayah-ayah, wahai lelaki-lelaki yang berada di Qaryah Masjid Sembilang, sedarlah kalian, Allah telah mengangkat dan memuji kita. I am the best, you are the best, we are the best. Kita umat yang terbaik. Pengiktirafan dan penghormatan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Maka apa formula yang telah dibuat, yang telah diimplementasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu, ketika mana Islam memerintah bumi, Islam menguasai bumi selama 1315 tahun lama, tuan-tuan, bukan sekejap. Sebagai contoh, dalam Perang Badar Al-Kubra telah membuktikan kualiti umat yang terhasil pada ketika itu, yang hanya berjumlah 313 orang, berjaya menempuh, menghancurkan dan meranapkan keegoan, kesombongan, kebongkakan kekuatan tentera kufar pimpinan Abu Jahal seramai 1000 orang. Tak cukup dengan itu, disambung pula dengan medan Uhud. Perang Uhud menyaksikan 700 tentera mukminin, frontliners Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 3000 tentera kufar. Pada ketika itu pimpinan Khalid Al-Walid dan Abu Sufyan. 700, kita sikit, tapi akhirnya yang sedikit itulah mampu menumpas dan meranapkan, tuan-tuan, tentera-tentera kufar dalam perang Uhud pada pusingan yang pertama. Di mana kekuatan umat Islam sedangkan mereka hanya sedikit? Akhir zaman ini, tuan-tuan, umat Islam berjumlah 1.8 bilion satu dunia. Justru kenapa kita masih kalah di bumi Palestin? Kenapa kita pernah dicincang lumat di bumi Rohingya? Kenapa Muslim Uighur pernah disiksa oleh Cina, sedangkan kita 1.8 bilion? Di mana kekuatan umat Islam? Di mana? Satu persoalan yang harus kita jawab bersama, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas yang kukuh, panduan yang utuh bagi meletakkan Islam terus ditakuti oleh musuh.
Umat yang berkualiti itu kerjanya bersungguh, mujahadah dan usahanya tiada bertangguh. Bangunnya seawal subuh, barulah berkat itu menjalar setiap inci dan setiap usia kita. Muslimin rahmatkumullah, bersedar ataupun tidak, lafaz ikrar dan aku janji yang sering kali kita lafaz, yang kita ulang sebelum kita menunaikan solat, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ya Allah, ibadahku, cari kerjaku, makanku, ya Allah, cari rezekiku, ya Allah, mengasuh anak-anak, ya Allah, menghantar anak dalam pendidikan, ya Allah, mengurus tadbir masjid, ya Allah, whatever urusanku, ya Allah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku sandarkan just only for you, ya Allah, keranamu, ya Allah. Aku datang masjid hari ini bukan kerana disuruh, bukan sebab ikut-ikutan, bukan sebab orang datang aku datang, tapi aku datang kerana cinta dan rela, bukan terpaksa. Sidang mukminin rahimakumullah, inna azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amala an yuthqinahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Tuan-tuan sidang mukminin rahimakumullah, tentera Islam dulu dicabar tidak gentar, disergah tidak menyerah, dipanah tidak kalah, berjaya memasak dan memacak panji Islam pada pusingan awalnya, biar jasad bersimbah darah, biar luka tertusuk panah, namun lawangan takbir megah di bumi Madinah, panji Islam tertegak megah. Itulah kualiti Islam, kualiti umat yang berjaya dihasilkan oleh Rasulullah. Walaupun kuantitinya sedikit, namun taqarrub, taqwa, tawakal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, yang diberikan oleh umat ketika itu kepada Allah sangat tinggi, sehingga Allah mengangkat kemuliaan umat walaupun mereka hanya sedikit. Tuan-tuan sidang mukminin rahimakumullah, memulakan langkahan baru pada tahun 2023 ini, ayo sama-sama kita meletakkan indikator ataupun petunjuk untuk menjadi umat yang berkualiti, Muslim yang hakiki, dengan sentiasa menjadi seperti mata lebah, sibuk mencari kebaikan dan kewangian untuk diteladani, merenung kelemahan dan kekurangan diri untuk diperbaiki. Jangan jadi mata lalat, suka menghurung keburukan dan kebusukan. Jika aku seorang ayah, berkatkah aku? Jika aku seorang anak, berkatkah aku sebagai seorang anak? Jika aku pentadbir masjid, adakah aku pentadbir masjid yang berkat? Jika aku seorang ustaz dan pendakwah, adakah berkatnya aku sebagai seorang pendakwah? Jika aku seorang majikan, adakah berkatnya aku sebagai seorang bos? Jika aku sebagai seorang pekerja, adakah berkatnya aku sebagai seorang pekerja? Ini persoalan. Dan ini misi dan visi yang harus kita capai dan gapai, merentasi memulakan kalender baru 2023. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan, sebelum kaki melangkah pergi, ayuh kita hayati kesimpulan yang boleh kita pelajari dan bersama tuan-tuan. Yang pertama, berilah masamu, rawatlah jiwamu, rehatkanlah dosamu dari penatnya melayan dunia. Seinci kita meninggalkan posisi agama, 1000 kaki musuh datang memusnahkan dunia. Hidup ketika susah itu mungkin lebih senang, namun mengisi kehidupan ketika senang itu ramai yang kecundang. Sidang mukminin rahimakumullah, duhai para pekerja, koreksi tugasmu, punca dan sumber rezekimu, berkatkah setiap inci dan setiap helaian wang ringgit yang kita perolehi. Jagalah ukhuwah silaturahim sesama insan, kerana di situlah tunjang kekuatan. Jika ada yang pernah tersalah padamu, ingatlah kita bukan penghukum. Andai pesakit datang bertemu doktor, berilah penawar hingga penyakitnya hilang. Jangan rawatilah penyakitnya sebaiknya, bukan kita buang pesakit. Kita buang penyakit, bukan kita buang pesakit. Jadikanlah masjid ini sebagai wadah dan hub center penyatuan ummah, sebagaimana Nabi menyatukan pelbagai kabilah Arab di Madinah untuk membina peradaban hidup seia sekata, senada seirama, seperti bak kata pepatah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk, mulut biar manis, hati biar baik, akal biar cerdik, akhlak biar molek.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah mukminin rahimakumullah, sebelum kaki melangkah pergi, sebelum hati kembali terpaut pada duniawi, ayuh jadikan solat, munajat, sujud, rokok, iktikaf kita pada Jumaat memulakan kalender 2023 ini is the best, adalah yang terbaik di sisi Allah. Jika ingin kita mengharapkan bonus, gaji, pangkat, tawaran daripada Allah yang terbaik, maka persembahkanlah akhiratmu yang terbaik pada Allah. Nescaya we do the best, Allah will do the rest. Sidang mukminin rahimakumullah, ayuh sama-sama sekali lagi kita mencari takwa dalam setiap inci ruang kehidupan kita. Tidak lupa untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya fatihal abwab ya سامع الأصوات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا kebuah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Al-Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah wa kadzalika maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Fuzi bin Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, kami menghimpun seluruh munajat, kedua tangan kami bersatu mengharap, jiwa dan jasad kami bersatu mengharap kiblat. Ya Allah, maka Engkau kurniakanlah kami redha, Engkau kurniakanlah kami berkat. Ya Rahman, lemahnya kami kerana dosa, lelahnya kami kerana noda, lesunya kami kerana nafsu. Andai ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Andai ada yang lemah, Engkau kuatkanlah. Andai ada yang tidak berdaya, Engkau gagahkanlah. Andai ada yang sedih, bergembirakanlah. Andai ada yang sedang berduka, Engkau bahagiakanlah. Andai ada yang sedang miskin, ya Allah, Engkau kayakanlah. Andai ada yang sedang mencari sesuatu, Engkau pertemukanlah. Ya Allah, andai ada yang sedang resah dan gelisah, Engkau tenang dan bahagiakanlah. Ya Allah, andai ada yang diuji dengan kesakitan yang teruk, Engkau ringankanlah kesembuhan dan Engkau segerakanlah syifa-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Andai ada yang sedang bergaduh dan bermusuh, Engkau damaikanlah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.